Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Apabila anak muda seorang aktivis membongkar pembohongan pemimpin-pemimpin, khususnya salah seorang pemimpin muda daripada Parti PAS sahabat semua, yang membuat penipuan, cuba menghasut rakyat warga Felda di Dun Pelangai ini. Begitu terdesaknya mereka sahabat semua sehingga sanggup memainkan isu-isu sebegini rupa. Jadi apakah isu itu? Menarik untuk kita dengar video ataupun tonton video ini, pencerahan daripada aktivis muda Wan Mahusin sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama dan juga dengar pencerahan daripada anak muda ini. Yang mendapat hinaan, mendapat cacian daripada pemimpin-pemimpin PAS satu ketika dahulu yang mengubah LKTP Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan kepada Lembaga Kemajuan Tipu Peneroka. LKTP juga. Bagaimana dia menyatakan bahawasanya Tun Abdul Razak ni zalim kerana memaksa rakyat masuk ke dalam hutan belantara, berhadapan dengan hidupan liar, harimau, gajah dan sebagainya, menuduh macam-macam apabila kerajaan melaksanakan dasar ekonomi baru. Ini adalah sejarah di zaman kepimpinan Dr. Asri PAS Bagaimana dia menuduh kerajaan persekutuan ini menzalimi rakyat. Tetapi pada hari ini apabila Felda dah berjaya membuktikan bahawasanya Felda berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan dan merancakkan sosioekonomi penduduk peneroka itu, dan hari ini tiba-tiba pembangkang daripada PAS puji pula warga Felda, tahniah warga Felda, macam-macam untuk menarik sokongan. Bagi saya, warga Felda dia kena ingat kembali, terutamanya generasi kedua, generasi ketiga, bahawasanya Felda ini hasil ilham daripada Barisan Nasional untuk memastikan bangsa Melayu. Ini kalau kita nak selamatkan bangsa, ini bukti dia. Bukan Tun Mahathir yang buat ni. Tun Abdul Razak yang betul-betul nak menyelamatkan orang Melayu, memastikan orang Melayu ada tanah, ada ladang, ada rumah, ada tapak rumah dan sebagainya. Ini bukti dia. Dan peneroka Felda, alhamdulillah, 100% orang Melayu. Dan dikawasi oleh Felda. Bagi saya itu satu tindakan yang terbaik yang dilakukan oleh kerajaan, berbeza dengan pemberian tanah yang lain. Saya di kawasan Kelantan, Kesedar juga membuka tanah. Ada juga orang jual tanah kepada orang lain, ada. Tapi Felda tidak boleh. Maksudnya ahli ataupun peserta tidak boleh. Kalaulah kerajaan tidak kawal selia Felda, saya yakin dah percayalah, kawasan Felda mungkin akan ada bangsa-bangsa lain yang akan membeli tanah, membeli ladang. Tapi alhamdulillah itu cara kerajaan nak jaga Melayu sebenarnya. Nak jaga Melayu, nak jaga Islam sebenarnya. Bukan hanya main dengan T0 datang ceramah, puji orang Felda, jom kita undi Perikatan Nasional, sedangkan apa jasa Perikatan Nasional kepada Felda? Saya Husin turun ke bawah ni. Betul ke dia orang kata peneroka-peneroka yang datang daripada Kelantan, daripada Kedah, daripada Terengganu, daripada Perlis ni, mereka ni pasti confirm akan undi Perikatan Nasional. Betul ke? Tidak. Saya dah jumpa dengan orang peneroka daripada Kelantan. Ada juga bapa saudara saya. Sekarang ini dia penyokong Perikatan Nasional. Tetapi bila kita bercakap, kita berkongsi, dia tidak blok seperti mana peneroka di Kelantan. Keterbukaan rakyat Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu yang berada di Bumi Pahang, politiknya lebih terbuka. Dia tidak ekstrim. Dia percaya kepada fakta, dia tidak percaya kepada persepsi. Dia tak suka bila orang caci maki. Ini budaya. Walaupun dia orang Kelantan, bila dia duduk dekat Pahang, kita kena jemput lebih banyak kali Sanusi datang kan. Kalau bagi saya tu di Felda, Kemasul, Cemomoy, Sungai Kemahal dan Dun Pelangai itu, rakyat perlukan solusi sebenarnya, bukan Sanusi. Solusi untuk penyelesaian masalah. Datang Sanusi menambah masalah. Itu tu. Untuk pusingan pertama. Kalau dia bawa
Revolusi. Itu boleh selesaikan banyak masalah. Itulah yang saya nampak dekat pelanggai lah. Baik, terima kasih Wan. Datuk Lokman, kita hari ni saya baca tersempat kita buat beberapa kajian. Kita tengok ada perkara yang sekali lagi memeranjatkan kita apabila Tun Mahathir membuat satu kenyataan pada saya ingat semalam atau tadi dia buat kenyataan bahawa adalah tidak benar bahawa beliau mengugut Datuk Seri Zahid. Beliau minta supaya UMNO itu dibubar kerana UMNO dah lemah, tapi bab mengugut dengan pendakwaan tu dia kata tak benar. Jadi kita perlu bagi pencerahan ini kerana saya nampak 72 jam yang terakhir ni dia pun ikut strategi kita memujuk juga ni. Saya rasa standard Mahathir ni lebih kurang macam Sanusi. Bila dia maki kepala bapa hang, itu bukan makian, itu pujian. Jadi Mahathir pun sama juga. Kan? Bila dia beritahu, I nak you bubarkan UMNO. Join bersatu. Kan? Itu yang bila Datuk Zahid, genap 10 hari selepas Datuk Zahid mengingkari titah dia. Oh, titah Titah dia. Bubarkan UMNO, join bersatu. Genap 10 hari, maka ditambah 87 pujian terhadap Datuk Seri Zahid. Bukan tuduhan. Sumpah bukan tuduhan. Kan? Itu pujian. Jadi saya nak beritahulah, rakyat Malaysia ni bukan bodoh. Kan? Rakyat Malaysia bukan bodoh. Apatah lagi, pujian yang diterima oleh Datuk Zahid ni luar biasa. Bila mana Datuk Zahid menerima, itu pun dari segi tuduhan pun dah tak betul. Dia orang kata terima 13 juta. Sebenarnya Datuk Zahid dapat sumbangan, dia dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Dia terima 2 kali je, 100,000 daripada UKSB. Tapi dia orang claim kata sampai 13 juta. Yang kita tahu yang kaya-kaya, ahli lembaga pengarah UKSB, Wan Badak, David Tan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan dia sehingga hari ini tak boleh dijawab. Daripada sumber yang sama yang beritahu dia menyumbangkan kepada Datuk Zahid dana politik ini, sumber yang sama memberitahu bahawa dia juga memberi kepada Tun Dr. Mahathir 2.6 juta melalui anak saudara dia punya suami, iaitu Puan Sri Yasmin punya suami, Tan Sri Rahmat. Dan sumber yang sama, UKSB juga memberikan dana sebanyak 1.3 juta pada Tan Sri Muhyiddin, memberikan kepada Isyamuddin Tun Hussein, memberikan kepada Khairi Jamaluddin, dan lain-lain ahli politik. Tetapi bezanya, orang lain yang tak dipaksa oleh Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO, bila mereka dapat dana politik daripada UKSB, itu dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Tetapi bila Datuk Zahid tak mau tunduk dengan desakan ataupun pujian tadi, tak nak tunduk dengan pujian Tun Dr. Mahathir, maka dia dapat 87 ujian. Dan yang menariknya, hakim ini bukan soal peguam negara, hakim dalam kes yang pertama yang 40 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati bahawa tak masuk akal kerana laporan SPRM dibuat ke atas Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi kita pun tahu Isyamuddin membantu untuk Tun Dr. Mahathir menarik 16 orang ahli parlimen daripada BN. Maka bila Wow, itu dia sahabat semua. Satu lagi pencerahan daripada Lokman Adam. Tapi kita akan teruskan untuk part yang kedua. Kita boleh nampak sebentar tadi suara anak muda mengatakan bahawa apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin muda daripada Parti PAS dan Bersatu dan juga Perikatan Nasional hari ini menunjukkan sikap terdesak mereka. Dan juga beliau menambah bahawa Sanusi yang datang ke Pahang ini bukannya mencari solusi, tetapi membawa kepada masalah, iaitu kerana menghasut, membuat fitnah, maki hamun dan sebagainya. Terbaik pencerahan daripada aktivis muda Wan Mausin ini. Jadi sahabat semua, kita akan teruskan sebentar lagi untuk part yang kedua bersama dengan Lokman Adam, pendedahan bahawa kini Tun Dr. Mahathir mula memusingkan fakta,
Demi apa? Untuk meraih undi di rakyat ataupun warga di Dun Pelangai ini. Kita akan tonton sebentar lagi. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun cangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.